Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri bin Ishaq, yang disayangi sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan hukum solat Jumaat daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama saya Muhammad Ikmal bin Abdul Manaf, yang kedua Ahmad Farhan bin Nordin, yang ketiga Ahmad bin Abdul Basir, yang keempat Abdul Aziz bin Osman. InsyaAllah saya akan membacakan beberapa potongan ayat berkaitan dengan hukum yang dibincangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Allahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru ke azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian apabila setelah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai, lalu pergi meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar untuk berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan ada di sisi Allah SWT adalah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Seterusnya kita pergi kepada penjelasan ayat secara lafziyah. Kalimah yang pertama adalah pada kalimah nudiya. Perkataan an-nida artinya doa dengan mengangkat suara. Asal katanya, kataan asal dia ialah nadaituhu nidaan wa munadat. Di dalam hadis disebutkan fa innahu anda sautan minka, sesungguhnya suaranya lebih keras daripadamu. Maksudnya di sini adalah lebih bagus. Ada yang mengatakan bahawa maknanya adalah lebih tinggi. Seterusnya perkataan yang kedua, Al-Jumu'ah. Maksudnya adalah salah satu nama hari yang diketahui. Kita semua tahu Jumaat tu hari Jumaat, solat Jumaat, iaitu hari mingguan kaum muslimin. Al-Farra mengatakan bahawa huruf mim pada kata di atas berbaris. Al-Farra mengatakan bahawa huruf mim pada kata di atas berbaris sukun. Boleh juga berbaris dhammah dan berbaris fathah yang menjadi sifat buat hari. Maksudnya adalah hari yang mengumpulkan manusia. Adapun pendapat yang paling masyhur digunakan ialah Jumu'ah dengan berbaris dhammah. Yang ketiga, fas'au. Masdarnya ialah as-sa'yu, yang mengertian artinya adalah berjalan cepat. Maksud kataan ini adalah ayat di atas. Ayat di atas ialah berjalanlah kamu untuk menunaikan salat Jumaat tanpa tergesa-gesa. Ia sesuai dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, jika salat Jumaat diiqamatkan, maka janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan kamu tergesa-gesa. Datanglah salat Jumaat itu dengan berjalan kaki, dan hendaklah kamu dalam keadaan tenang. Apabila apa yang kamu dapat kerjakan solat itu dan apa yang luput terlambat,
maka sempurnakanlah ia. Al-Farraq mengatakan bahawa makna dikata di atas, makna fas'au ni adalah berangkat dan pergi dengan satu erti sahaja. Mereka berdalil bahawa ketika dikatakan huwa yas'a fil bilad yatlubu fadlillah, maka maksudnya adalah berangkat untuk mendapat sesuatu dan berijtihad. Maknanya bukan berlari-lari. Seterusnya perkataan zikrullah. Adapun yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah salat Jumaat. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Surah Jumaat ayat 10. Kemudian setelah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa maknanya adalah khutbah. Tetapi pendapat yang benar dan kuat ialah mengatakan bahawa maknanya adalah salat dan khutbah, kerana kedua-duanya mengandungi makna zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, wadharul bai', maksudnya tinggalkanlah jual beli, muamalah dan transaksi bisnes yang lainnya. Perkataan ini meliputi jual beli, sewa menyewa dan transaksi lainnya. Al-Qurtubi mengatakan bahawa pengkhususan jual beli di sini adalah kerana aktiviti ini kerap dilakukan orang ramai di pasar. Yang keenam, qudiyatis salah, maksudnya ialah kamu telah melaksanakan salat Jumaat. Jika dikatakan qudiyatir rajulu amaluhu, maka maksudnya adalah seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga dapat dilihat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qadaytum manasikakum. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu. Surah Al-Baqarah ayat 200. Yang ketujuh, fantashiru. Maksudnya bertebaranlah di muka bumi untuk melaksanakan segala aktiviti kamu. Makna perkataan intishar di sini ialah bertebaran. Ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza ta'imtum fantashiru. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai. Surah Al-Ahzab ayat 53. Yang ke-8, wabtagu. Maksudnya perkataan ibtigha di sini adalah meminta, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan tutuklah dengan harga kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagiamu, yakni keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Surah Al-Qasas ayat 57. Yang ke-9, fadlullah, maksudnya ialah rezeki dan perniagaan serta usaha yang halal. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa mereka tidak disuruh untuk meminta sesuatu daripada dunia ini, tetapi untuk mencari ibadat yang diredai, seperti menghadiri acara pemakaman dan berziarah ke tempat saudara seiman. Yang ke-10, infaddu ilaiha, maknanya ialah mereka meninggalkanmu untuk melihat barang perniagaan yang baru tiba dan memisahkan diri daripadamu. Al-infiddah di sini artinya meninggalkan. Dhamir pada perkataan ini kembali kepada perkataan perniagaan. Ini kerana menurut mereka perniagaan tersebut lebih penting bagi mereka. Az-Zujjaj mengatakan bahawa maknanya ialah apabila mereka melihat aktiviti perniagaan, maka mereka akan meninggalkanmu. Adapun dhamir kedua di sini dihapuskan untuk mengembalikan kepada dhamir pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun.
Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Surah Al-Mu'minun ayat 33. Yang ke-11, wataruka qa'ima, maknanya meninggalkanmu berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil pensyariatan berdiri ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Yang terakhir, khairur raziqin, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang beriman dan beribadah kepadanya. Barang siapa yang kafir dan menentangnya, maka Allah juga memberikan apa yang dimintanya, sama ada dia seorang yang beriman ataupun seorang yang kafir. Imam At-Tabari mengatakan bahawa maksud perkataan ini ialah Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka cintailah dia dalam meminta rezeki. Mintalah kepadanya, nescaya dia akan memberikan kelapangan bagi kamu dengan kemuliaannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada tafsiran huraian ayat secara umum. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, apabila kamu mendengar muazzin memanggil untuk salat Jumaat, maka tinggalkanlah pekerjaan dan kesibukan kamu seperti jual beli dan sebagainya. Segeralah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadahlah kepadanya dengan melaksanakan salat Jumaat bersama rakan-rakan kamu, kaum muslimin. Sebab itu lebih baik dan lebih utama serta lebih memberi harapan bagi kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan kembali kepada kamu segala kebaikan dan berkat jika kamu termasuk ahli ilmu dan mempunyai pemahaman baru. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan bahawa di sana ada sekumpulan orang yang lebih mementingkan dunia fana berbanding akhirat yang kekal abadi, sehingga ketika mereka mendengar berita tentang kedatangan kafilah yang membawa barang perniagaan yang menguntungkan atau sesuatu permainan dunia dan perhiasannya yang mengasyikkan, mereka pun berhamburan keluar meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Sekiranya mereka berfikir dengan baik, tentu mereka akan tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Pahalanya lebih berharga berbanding permainan dunia dan barangan perniagaan, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang saleh. Maha benar Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal, dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Okay, seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad bin Abdul Basir, 18 BI 04020. Seterusnya kita pergi ke asbab nuzul. Jadi setiap ayat yang diturunkan sudah semestinya ada sebab. Jadi untuk sebab nuzul ini saya bawakan 3 hadis. Yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahawa dia berkata, ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datang kafilah ke Madinah. Kemudian bergegaslah sahabat-sahabat Rasulullah SAW sehingga tidak ada yang tertinggal kecuali 12 orang termasuk aku. Aku itu yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bersama Abu Bakar dan Umar. Lalu ayat ini pun diturunkan.
Hadis ini juga disebutkan di dalam tafsir Al-Munir. Yang kedua, Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Abu Ya'la dengan sanadnya yang sampai kepada Jabir bin Abdullah bahawa dia berkata, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datang satu kafilah niaga datang ke Madinah. Maka para sahabat Rasulullah bergegas menuju ke kafilah itu sehingga tidak ada yang tertinggal bersama baginda selain 12 orang. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, kalau kamu ikuti mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal, tentu akan mengalir kepadamu lembah penuh api. Kemudian turunlah ayat ini. Ini yang meriwayatkan ialah Ibnu Katsir. Ini adalah hadis yang kedua. Seterusnya ialah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni berbunyi, Abu Hayyan meriwayatkan di dalam tafsirnya Al-Bahru Al-Muhit bahawa maksudnya sebab bubar kerana penduduk Madinah ketika itu ditimpa musim kebuluran dan harga barangan keperluan asas sangat tinggi. Menurut adat kebiasaan yang berlaku ketika itu, kafilah yang masuk ke dalam kota diharuskan menabuh gendang dan bunyi-bunyian dan lainnya. Sebabnya ketika kafilah tersebut masuk ke kota dengan bunyian-bunyian tersebut, mereka pun pergi untuk menyaksikannya. Padahal Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar dan di hadapan baginda hanya tinggal 12 orang sahaja. Jabir berkata, aku salah seorang di antara mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Ini yang meriwayatkannya ialah Abu Hayyan. Seterusnya kita pergi kepada bacaan qiraat. Perkataan pertama yang boleh kita ambil ialah mi yaumil jum'ah. Okey. Jumhur membaca pada perkataan ini dengan mi yaumil jum'ah dengan huruf jim dan mim yang berbaris dhammah. Sedangkan Al-Zuhri dan Al-A'mash membacanya dengan huruf jim yang berbaris dhammah dan huruf mim sukun. Cara bacaannya ialah Jum'ah. Seterusnya ialah bagi pendapat Abu Aliyah dan Al-Nakhai pada kalimah tersebut, beliau membaca dengan huruf jim berbaris dhammah dan huruf mim berbaris fathah. Cara bacaannya ialah Juma'ah. Seterusnya ialah pada kalimah infaddu ilaiha. Jumhur membaca dengan dhamir muannas yang dikembalikan kepada perkataan al-tijarah. Bagi pandangan Ibnu Abu Ablad membaca dengan bentuk dhamir muzakkar, di mana ganti ini kembali kepada perkataan al-lahu. Al-Akhfasi mengatakan bahawa kedua wajah tersebut boleh digunakan, tetapi ada juga beberapa pandangan yang membaca dengan dhamir muannas yang dikembalikan kepada perkataan tijarah dan lahwun. Yang terakhir ialah pandangan jumhur membaca pada kalimah fas'au ila zikrillah, tetapi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Amru bahawa kedua-duanya membaca dengan famdu ila zikrillah. Bacaan kedua-duanya menunjukkan bahawa ini merupakan salah satu bentuk tafsir, bukan termasuk bahagian qiraat. Pendapat ini dijelaskan oleh Al-Qutubi dalam permasalahan ini. Sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya kita pergi kepada tafsiran ayat. Yang pertama, hari Jumaat pada zaman jahiliyah disebut sebagai hari Arubah. Sedangkan orang pertama yang menyebut hari tersebut sebagai hari Jumaat ialah Ka'ab bin Lu'ay. Diriwayatkan bahawa sebabnya ialah
kerana penduduk Madinah berkumpul sebelum Nabi SAW datang. Kemudian orang-orang Ansar berkata, kaum Yahudi mempunyai hari di mana pada setiap pekan mereka akan berkumpul pada hari itu. Demikian juga kaum Nasrani. Maka marilah kita mencari hari yang kita gunakan untuk berkumpul pada hari itu, berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT. Mereka berkata, hari Sabtu milik kaum Yahudi dan hari Ahad milik kaum Nasrani. Maka gunakanlah hari Arubah untuk kita. Kemudian mereka pun menemui As'ad bin Zuharah, lalu As'ad solat bersama mereka 2 rakaat pada hari Arubah itu. Hari itu pun kemudian disebut hari Jumaat kerana pada hari itu mereka berkumpul, lalu mereka menyembelih seekor kambing untuk sarapan pagi dan makan malam. Itulah permulaan Jumaat, iaitu berkumpul dalam Islam. Yang kedua, yang kedua, firman Allah SWT, fas'au ila zikrillah. Mafhumnya, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Di dalam ayat ini terdapat suatu ungkapan yang lembut, iaitu hendaklah seorang mukmin menegakkan solat Jumaat dengan kesungguhan dan penuh semangat. Sebab lafaz al-sa'yu mengandungi erti kehendak, kesungguhan dan tekad yang kuat, tetapi bukan bererti lari, sebab itu dilarang. Al-Hasan berkata, demi Allah, al-sa'yu bukan bererti bersegeralah dengan kaki, tetapi dengan tekad di dalam hati dan niat yang didasari rasa senang kaum muslimin. Kaum muslimin dilarang menuju tempat solat kecuali dalam keadaan yang tenang. Yang ketiga, firman Allah SWT, wazarul bay'. Mafhumnya, tinggalkanlah berjual beli pada ketika itu. Maksudnya, segala jenis muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, bentuk itu seperti disebut sebagai majaz mursal. Abu Hayyan berkata, penyebutan berjual beli dalam konteks ini kerana dalam perkara inilah kebanyakan kesibukan yang dialami oleh para peniaga, terutama mereka yang datang dari perkampungan. Kebanyakan mereka itu tetap berada di pasar-pasar sampai siang hari. Mereka pun diperintahkan oleh Allah supaya segera menuju perniagaan akhirat dan dilarang mengurus perniagaan dunia sampai selesai menunaikan solat Jumaat. Yang keempat, ulama salafus salih mengikuti Nabi SAW dalam semua perbuatan, amalan, bahkan diamnya pun sampai perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui apa rahsia amalan tersebut dikerjakan oleh Nabi SAW. Itu tidak lain kerana kecintaan mereka yang sangat besar kepada Nabi SAW. Di dalam satu riwayat disebutkan bahawa salah seorang daripada mereka keluar menuju pasar setelah selesai solat Jumaat. Dia berkeliling sebentar, lalu kembali ke masjid untuk solat. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, mengapa anda berbuat demikian? Dia menjawab, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan yang demikian ini. Kemudian dia membacakan firman Allah SWT, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, yang mafhumnya kemudian setelah selesai solat. Yang kelima, apabila Arab bin Malik selesai solat Jumaat, dia beranjak dari tempatnya, kemudian berhenti di depan pintu masjid dan berdoa, Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu, telah menunaikan kewajipan solat daripadamu, dan kini aku telah keluar sebagai engkau perintahkan. Maka berilah aku rezeki daripada kemuliaanmu, kerana engkau adalah sebaik-baik zat pemberi rezeki. Yang keenam, firman Allah SWT,
wazkurullaha katsira, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala memang menyuruh berusaha mencari rezeki dan sibuk dalam perniagaan. Tetapi aktiviti ini kerap membawa manusia kepada kelalaian, bahkan membuatnya sangat mencintai harta sehingga tidak segan-segan berbohong, menipu dan sebagainya. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada setiap Muslim untuk banyak mengingati Allah agar dia sedar bahawa dunia dan segala kenikmatannya ini tidak kekal dan bahawa akhiratlah yang akan abadi dan apa sahaja yang di sisinya itulah yang lebih baik dan kekal. Oleh itu, hendaklah jangan sampai menguruskan perniagaan dunia yang dapat melalaikan pentingnya urusan akhirat. Yang ketujuh, pada dasarnya perkataan idza ialah untuk menunjukkan masa yang akan datang, li al-istiqbal. Sedangkan perkataan idza di dalam firman Allah SWT iaitu idza nudiya lis-salah, mafhumnya apabila disuruhkan azan. Diturukan sesudah peristiwa tersebut dan setelah mereka bubar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan idza di dalam ayat ini bukan li al-istiqbal tetapi untuk masa yang lalu. Seterusnya ialah keutamaan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya bahawa Nabi SAW sabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari itu pula dia dikeluarkan daripada syurga dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Dan Imam Malik ada juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta daripada Rasulullah SAW bahawa Nabi baginda bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia diturunkan dari syurga. Pada hari itu pula dia diterima taubatnya. Pada hari itu dia wafat. Dan pada hari itu kiamat akan terjadi. Dan tidak ada seekor binatang pun melainkan bersuara pada hari Jumaat. Sejak subuh hingga terbit matahari kerana merasa takut akan hari Jumaat, kecuali manusia dan jin. Dan pada hari Jumaat ada suatu saat yang tidak bertepatan seorang Muslim solat dan berdoa pada saat itu melainkan dikabulkan untuknya. Sekian itu saja dari saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Aziz Osman, nombor cerit 18 PI 04039. Seterusnya, saya akan menyambung dalam hukum-hukum yang terdapat dalam ayat. Dalam bahagian ini, menceritakan berkenaan 4 hukum. Iaitu yang pertama, hukum azan manakah yang wajib segera dipenuhi. Yang kedua, hukum berjual beli pada waktu azan solat Jumaat. Yang ketiga, apakah khutbah menjadi syarat sah solat Jumaat. Dan yang keempat, jumlah jemaah dalam solat Jumaat. Yang pertama, azan manakah yang wajib segera dipenuhi. Terdapat 2 pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat pertama, azan yang dimaksudkan ialah azan pertama yang dilaksanakan di atas menara. Dalilnya ialah bahawa makna azan ialah memberitahu dan mematuhi pemberitahuan itu. Tentunya sesudah pemberitahuan itu disampaikan, iaitu sesudah azan pertama yang merupakan azan tambahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu dilakukan kerana beliau melihat ramainya jumlah orang dan jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid. Maka beliau pun memerintahkan azan pertama di atas sebuah bangunan pasar yang disebut Zawra. Ini telah dilaksanakan sampai zaman sekarang. Okey, untuk pendapat kedua, iaitu azan kedua lah yang wajib segera dipenuhi.
yang dilaksanakan di depan khatib setelah dia naik ke atas mimbar. Dalilnya, wajib hukumnya segera menuju masjid dan meninggalkan jual beli itu ketika azan kedua dilaungkan setelah khatib naik ke mimbar. Sebab azan itulah yang dilaungkan pada zaman Nabi SAW. Sedangkan baginda adalah orang yang paling menginginkan kaum muslimin menunaikan kewajipan mereka tepat pada waktunya. Dengan demikian, apabila ada perintah segera, itu wajib dilakukan sebelumnya. Tentu beliau pernah menerangkan kepada umatnya dan tentu sahaja dia beri waktu yang luas antara azan dan khutbah untuk memberi kesempatan kepada para pengunjung Jumaat. Okey, untuk permasalahan seterusnya ialah hukum berjual beli ketika azan solat Jumaat. Al-Qurtubi mengemukakan dua pendapat ulama tentang waktu bermula diharamkan jual beli. Yang pertama, sesudah gelincir matahari sampai selesai solat. Ini adalah pendapat daripada Ad-Dhahhak, Al-Hasan dan Atha. Untuk pendapat kedua, bermula azan, iaitu ketika imam telah berada di atas mimbar sampai selesai solat. Demikian menurut Asy-Syafi'i. Al-Qurtubi berkata, menurut mazhab Imam Malik, jual beli wajib ditinggalkan sejak azan dilaungkan. Dan apabila ketika itu masih dilakukan jual beli, maka jual belinya itu fasid, tidak sah. Tetapi muamalah yang lain seperti nikah, memerdekakan hamba, talak dan selainnya yang dilaksanakan ketika itu tidak fasid. Itu kerana pada umumnya manusia tidak biasa melakukan urusan seperti pada waktu-waktu demikian. Begitu juga seperti hibah, syirkah, sedekah dan sebagainya adalah tetap sah kerana urusan-urusan seperti itu jarang dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Ibn Arabi berkata, pendapat yang benar ialah bahawa semuanya menjadi fasid kerana larangan jual beli itu terletak pada segi penggunaan waktunya. Maka apa sahaja yang dilakukan ketika itu hukumnya haram secara syar'i dan dinilai fasid. Okey. Menurut pendapat Ibn Arabi ni, dia mengatakan bukan hanya jual beli, tapi muamalah seperti nikah, memerdekakan hamba, talak dan sebagainya itu juga dikira fasid. Untuk pendapat seterusnya, sebahagian yang lain berpendapat bahawa jual beli pada waktu itu boleh dan larangan itu ditakwil sebagai sunat dan berlandaskan firman Allah SWT, "Dzalikum khairul lakum." Yang demikian adalah baik bagi kamu. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Zamakhsyari berkata, sebahagian besar ulama berpendapat bahawa jual beli ketika itu tidak fasid kerana jual beli itu sendiri bukan dilarang, tapi yang dilarang adalah penggunaan waktu itu untuk jual beli sehingga meninggalkan kewajipan, seperti halnya solat di atas tanah yang bukan miliknya tanpa izin. Sebahagian orang mengatakan bahawa jual beli itu fasid. Al-Qurtubi berkata yang benar ialah fasid atau rosak. Sebab Nabi SAW bersabda, "Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa rad." Setiap amalan yang bukan daripada perintah kami adalah ditolak. Maka kita dapat lihat melalui pendapat ini, Al-Qurtubi mengatakan bahawa pendapat yang paling rajih ialah bahawa jual beli dan muamalah itu ialah ditolak ataupun fasid. Hukum yang ketiga, apakah khutbah Jumaat menjadi syarat sah solat Jumaat? Menurut jumhur al-fuqaha, khutbah adalah syarat sah solat Jumaat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas'au ila dzikrillah." Maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Ini kerana mengingati Allah itu boleh sahaja dengan mendengarkan khutbah sahaja atau mendengarkan khutbah dan solat Jumaat. Dengan demikian, mahu tidak mahu khutbah adalah syarat sah solat Jumaat. Lagi pula, alasan solat Jumaat itu diringankan pada 2 rakaat adalah kerana adanya khutbah dan mendengarkan kandungan khutbah. Dan itu pula sebabnya khutbah Jumaat itu wajib hukumnya. Manakala menurut fuqaha Hanafiyah pula mengatakan bahawa khutbah bukanlah syarat sah solat Jumaat. Mereka berkata, khutbah disyaratkan
mengandungi apa yang lazim terkandung di dalam ceramah-ceramah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, mengingat Allah secara mutlak tanpa menjelaskan secara terperinci panjang dan pendeknya atau lain sebagainya. Dengan demikian, maka syaratnya hanya mengandungi zikir secara mutlak dan dipandang cukup dengan menyebutkan apa sahaja yang boleh dianggap sebagai zikir. Tapi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah baginda hendaklah diikuti, tapi bukan sebagai syarat sah solat Jumaat. Seterusnya dinyatakan syarat-syarat sah khutbah. Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanafiyah, setiap khutbah hendaklah mengandungi syarat-syarat berikut. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi SAW. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, berwasiat untuk bertakwa. Dan mazhab Syafi'i menambah dalam khutbah, untuk syarat sah khutbah haruslah mempunyai berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat. Manakala fuqaha Malikiyah hanya memberi satu syarat, iaitu hendaklah khutbah mengandungi peringatan dan khabar gembira, iaitu nasihat yang lazim disebut mau'izah atau khutbah. Hukum yang terakhir, berapakah jumlah jemaah dalam solat Jumaat? Kita lihat dari segi penamaan solat Jumaat itu, maka orang yang solat sendirian tidak boleh dikatakan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat mutlak harus berjemaah. Hanya sahaja fuqaha berbeza pendapat tentang jumlah jemaahnya. Dalam hal ini ada 15 pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sedangkan ayat Al-Quran sedangkan ayat Al-Quran di atas tidak menentukan jumlah tertentu. Demikian juga sunnah Nabi yang suci. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan dalam pembatasan jumlah orang dalam melaksanakan solat Jumaat. Maka dalam hal ini ulama ada mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Antara pendapat dalam hal ini ialah daripada ulama Hanafiyah berpendapat bahawa solat Jumaat cukup dilakukan dengan 4 orang termasuk imam. Ada juga yang mengatakan cukup 3 orang sahaja. Manakala ulama Syafi'iyah dan pengikut Imam Hanbali berpendapat solat Jumaat minima dilaksanakan oleh 40 orang. Dan daripada ulama Malikiyah berpendapat tidak ada syarat dalam ketentuan jumlah, hanya sahaja disyaratkan berjemaah. Bagi yang tinggal di desa atau di situ ada jual beli, maka tidak sah solat Jumaat dilaksanakan dengan 3 atau 4 orang. Sekian daripada saja. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk yang terakhir, iaitu kesimpulan ayat dan hikmah pensyariatan hukum. Berdasarkan kitab tafsir Ayat Ahkam, ada beberapa kesimpulan secara menyeluruh berkaitan hukum solat Jumaat. Manakala di dalam tafsir Al-Munir tidak dinyatakan sebarang kesimpulan. Jadi antara kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam kitab tafsir Ayat Ahkam ialah kesimpulan yang pertama, wajib hukumnya bagi Muslim lelaki yang mukhalaf dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. Yang kelima, tidak wajib bagi orang yang gila. Yang keenam, sihat tubuh badan. Yang ketujuh, dia juga bermustautin ataupun bermukim. Yakni dia tidak dalam keadaan bermusafir. Orang-orang yang bermusafir tidak diwajibkan solat Jumaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila zikrillah, yang bermaksud bersegeralah kamu semua dalam mengingati Allah.
wajib hukumnya bagi Muslim untuk bersegera ke masjid solat Jumaat. Sebagai contoh, kita datang awal 5 minit. Kita datang awal 15 minit sebelum azan. Jadi kita dapat berzikir, berselawat pada hari Jumaat dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyuruh kita untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Seterusnya, haram berjual beli ataupun aktiviti-aktiviti muamalah yang lain ketika azan dilaungkan, iaitu masuk waktu azan solat Jumaat dilaungkan, kedai-kedai ataupun semua yang bekerja haram melakukan aktiviti-aktiviti muamalah. Dan seterusnya, tiada larangan aktiviti jual beli sebelum solat Jumaat dan selepas solat Jumaat untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti muamalah. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika waktu solat Jumaat. Seterusnya, hikmah pensyariatan hukum. Yang pertama, solat itu sendiri menjadi perantaraan antara kita hamba dengan penciptanya. Dan yang kedua, solat itu juga dapat menguatkan hubungan sosial antara sesama kita kaum Muslim. Sebagai contoh, sebelum ni kita solat 5 waktu bagi kaum lelaki, wajib berjemaah di masjid. Tetapi di atas kekangan waktu sibuk bekerja, terkadang ada sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir berjemaah di masjid. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan solat Jumaat ini adalah sebagai waktu atau tempat untuk kita berkumpul. Dan seterusnya, poin yang ketiga adalah Allah menyuruh kita bersegera menuju ke masjid supaya kita dapat mendengar segala pengisian rohani dan nasihat-nasihat daripada khatib. Jadi itu sahaja perbentangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.